Anda sedang menyaksikan program realiti terbaru di TV3, Fit for Action. Dan program realiti ini dibawakan kepada anda oleh penaja kami, Dutch Lady, dan mulakan hari anda dengan Dutch Lady Plus Protein. Kami sekarang berada di MMU Cyberjaya dan Fit for Action akan mengiktiraf pelakon lelaki dan wanita yang bakal mewarnai industri lakonan tanah air. Peserta yang dinobatkan sebagai pemenang pula bakal menerima tawaran berlakon bersama dengan Media Prima beserta dengan trofi. Baik, dan ini adalah episod yang ketiga di mana kalau kita saksikan mereka kesemuanya tinggal 10 orang peserta sahaja ni. Ya, kalau kita tengok minggu lepas mereka berada di bawah arahan seorang director yang mendapat high rating di TV3 iaitu Haikal Hanifah. Dan pada minggu lepas juga kita telah melihat bagaimana dua orang peserta iaitu Amanda dan juga Syahmi telah pun tersingkir. Ya, minggu lepas kita menyaksikan mereka berlakon dalam drama genre romantic comedy dan minggu ini pula apakah cabaran mereka dalam on-screen challenge. Tapi sebelum itu, mereka perlu melalui cabaran fizikal. Dan apakah halangan mereka? Dan cukup istimewa juga seperti pada minggu lepas, pada minggu ini mereka berpeluang untuk meraih hadiah istimewa dari Dutch Lady sekiranya mereka berjaya mengumpulkan seberapa banyak bendera Dutch Lady di salah satu halangan yang akan disediakan sebentar saja lagi. Okey, kita akan bersama dengan juri cabaran fizikal kita, Nana Al-Halik. Over to you. Terima kasih Hani dan juga Farin. Minggu ini Nana mempunyai satu kejutan. Tapi sebelum tu, Nana ingin memperkenalkan 3 jenis halangan di cabaran fizikal yang peserta-peserta kita harus harungi pada minggu ini. Halangan yang pertama adalah tire flip di mana peserta-peserta perlu membalikkan tayar sebanyak 6 kali hinggalah ke halangan yang kedua. Dan di halangan kedua iaitu rope climb. Para peserta perlu memungut bendera Dutch Lady sebanyak mungkin dan kemudian memanjat tali tersebut dan membunyikan loceng di atas sebelum turun ke bawah. Sekiranya peserta terjatuh, peserta-peserta haruslah naik ke atas kembali. Dan halangan yang ketiga adalah hands on fire di mana peserta perlu memanjat palang, mengimbangi diri mereka dan bergerak ke sisi hinggalah ke hujung palang dan memecut ke garisan penamat. Starting line tu saya dah rasa pelik dah because minggu-minggu lalu saya start with the competitors, with the team yang still berlawan. Tapi this time saya start sendiri, which means I have no reference to who I want to beat or untuk siapa-siapa saya mau lawan. Tiada, saya je sendiri. Untuk minggu ni punya challenge, kita orang tak ada beritahu masa. Kita orang punya siapa yang first, siapa second, siapa third. Jadi, itu create suspense jugalah antara kita orang. Bila orang kata physical test, dia memang require your physical body to give your all lah. Bagi Amir tahu yang Amir ambil masa dekat masa cabut-cabut bendera Dutch Lady tu. Jadi, Amir tahu Amir bukan nombor 1 atau nombor 2. Tetapi, kalau Amir tak ambil flag, any flag Dutch Lady tu, Amir dah tapau nombor 1. Kalau korang nampak sebelum ni ideal yang dia macam ada keluarkan dengusan yang
Tu semua betul tak? Kali ini korang boleh nampak saya punya turn pula. Part tire flip tu saya sebenarnya tak perasan sama ada saya slow ataupun laju. Tapi saya rasa saya macam okey. Danish juga memilih untuk tidak mengambil bendera. Oh! Satu bendera. Baik, sampai obstacle yang terakhir iaitu hands on fire. Kaki saya tersangkut sebab masa tu nak lompat naik atas besi kan. Yalah, saya akui sebab saya tak ikut arahan marshal untuk menggunakan teknik yang betul. Patutnya boleh je panjat relax-relax kan. Sebenarnya saya plan hari ini memang saya nampak slow. Sebabnya satu, memang saya dah rasa orang kata apa, dah slow sikit berbanding minggu lepas. Sebab minggu lepas daripada minggu pertama dan kedua memang saya dah push habis-habis. So untuk minggu ketiga ni saya perlukan recovery and then memberi peluang kepada kawan-kawan saya yang untuk mereka perform. Let's go! Bagi saya untuk minggu ni punya challenge sebenarnya agak ringan. Dia tidak perlukan tenaga yang banyak seperti endurance like macam berlari dan sebagainya. Dia more tu tenaga tangan dia gunakan. Muaz tak cukup pantas dekat tire flip sebab dalam training kita ada different type of training. Macam Muaz banyak training untuk strength training. Muaz tak go on with speed. So bila kita tak biasa dengan training speed tapi kita on competition, kita akan ada problem tu tau. Let's go Muaz! Muaz tak ada masalah nak climbing. Muaz sangat-sangat tak ada masalah. Muaz boleh climb. Muaz dah duduk. Muaz dah position yang cantik. Tapi pressure kita orang dalam competition. Korang tak tahu kita orang sangat pressure. Kita orang pressure on set. Muaz tak tahu nak fokus yang mana satu. Panas. Bila panas, Muaz nak grab bendera. Benda tu sangkut. Bila benda tu sangkut, Muaz dengar orang cakap time. So bila Muaz dengar benda tu, ya Allah, Muaz terus slide jatuh. Bila Muaz slide jatuh, tali bila kita slide tak kelakar. Memang tak kelakar. Benda tu memang bahaya dan pedih dan sakit. Untuk challenge yang tadi tu, apa tu, rope climb tu, memang saya lama sangat bergayut dekat situ sebab saya memang terfikir saya nak teruskan juga walau macam mana sekalipun, saya nak teruskan juga. Kat tengah-tengah tu tadi memang dah rasa nak menangis lah sebab kenapa tak boleh? Masa kecil-kecil elok je bergayut atas pokok tu. Dah besar tak boleh nak bergayut atas tali macam tu je. Kecil je kot. Okay Lani, come on Lani. Tire flip, rasanya Zoe dekat tire flip tu tak ada masalah sebab hanya memerlukan kita squat sikit and then guna tangan, lepas tu kita flip tayar tu. So yang situ Zoe cepat. 2 3. Tapi sangkut pula dekat rope climb tu. So sejujurnya
Zoe nak nangis time tu sebab Zoe rasa sangat kecewa dengan diri kita sebab kita dah train tapi macam itulah hidup, ada benda kita boleh buat, ada benda kita tak boleh buat. I'm so tired. Minta maaf guys. Saya akan putus asa di sini. Tak apa. It's okay sebab bila saya tahu dia cuba betul-betul. Take your time Zoe. I'm so mad. I'm so mad. I'm so mad. Kenapa? We started out with the tyre. Yang tu, I managed to push all the tyres out. Tapi time rope tu, I was trying to naik the rope tapi tak berjaya. I tried and I tried and I tried and I couldn't do it. Nampaknya Kavita tidak berdaya lagi untuk memanjat tali. Cabaran lain saya rasa senang. Saya rasa tayar senang daripada episod lepas. Yang angkat air tu pun itu lagi susah daripada angkat tayar ni. Jadi itu okey. Tali tu memang saya awal-awal saya dah rasa saya dapat buat. Tapi saya nak cuba. Saya tahu saya cuba sampai boleh buat. Tapi macam saya kecewa dengan diri sendiri. Saya rasa challenge kali ni lagi mencabar, lagi mental sebab challenge yang pertama tadi tu just flat tire. Tali tu memang susah nak naik sebab dia perlu kekuatan badan. Then after that, finish. Apa boleh? Seperti di episod yang lepas, minggu ini juga kita mempunyai hadiah istimewa daripada Dutch Lady kepada dua peserta yang berjaya mengumpul bendera Dutch Lady terbanyak. Dan mereka adalah Lisa dan juga Amir. Tahniah kepada Lisa dan juga Amir. Lisa telah berjaya mengumpul 15 bendera, manakala Amir pula telah berjaya mengumpul 14 bendera. Tahniah anda berdua. Terima kasih Nana. Tetapi di cabaran fizikal, kita tahu kita mencari peserta yang dapat mencatat masa terpantas. Jadi, jom kita tengok kedudukan masa mereka. Okey, tahniah kita ucapkan kepada kesemua peserta yang telah berjaya menyelesaikan cabaran fizikal dan juga yang menerima hadiah istimewa dari Dutch Lady. Ya, dan setiap minggu kami akan datangkan kepada anda pengarah jemputan yang akan membantu para peserta untuk menaikkan drama dalam genre yang berbeza. Kali ini kita bawakan kepada anda pelakon dan pengarah yang sangat prolific dalam industri tanah air lakonan kita. Okey, dan kalau beliau berlakon ni,
Kalau kamera tu boleh tembus kamera tu. Dan satu lagi saya nak kongsi ni. Yang ini saya tak dapat melupakan lah. Beliau pernah menjadi acting coach kepada saya dan juga Nilofa dalam salah satu filem lakonan kami. Siapakah dia? Kita bersama dengan pengarah pelakon yang sangat hebat, Elly Suryati. Tapi kali ini peranan Kak Elly bukan saja, saya kira dalam kelas nanti bukan saja melatih, tapi juga akan mengarah kepada sekumpulan pelajar-pelajar baru. Kita boleh kata pelajar dan peserta baru. Jadi, what do you expect? What they can give me, selalunya cara saya ialah saya study dia sambil saya buat kelas ini dan saya akan baca mereka satu-satu sambil-sambil tu. Dan kita dah ada skrip dan kita dah ada watak-watak. Dan kita akan tentukan siapa yang akan mainkan peranan-peranan dalam watak ini. Dan untuk kelas saya dan juga untuk drama yang saya handle adalah horror, genre horror dan juga suspense thriller. Okey, Kak Elly, kita serahkan Kak Elly, pelajar-pelajar kepada Kak Elly untuk meneruskan sesi seterusnya. Silakan masterclass Kak Elly. Masterclass saya ya. Wah, kita jumpa dalam master. Okey. Tu dia punya aura tu memang menakutkan juga. Dan saya sebenarnya iri hati sikit sebab mereka akan melalui pelajaran yang sangat unik daripada Kak Elly. There's only one Elly Suryati dalam Malaysia ni. Okey, jadi guys, all the best. Kita nak tengok macam mana on-screen challenge rumah. Assalamualaikum. First tengok je Kak Elly ni, kita dah rasa dia punya aura, dia punya gerun tu. Selamat pagi. Welcome to my class. Fit for action. Kak Elly saya nampak dekat TV je selama ni. So bila nampak depan tu, oi sumpah gempak. Jadi lakonan ini dia berbeza antara TV, filem dan pementasan teater. Dan dalam lakonan dia ada konsep yang berbeza. Ia berbeza dari segi genre dan konseptual. I rasa she's someone I really look up to sebab dia sangat berbakat. Dia telah memenangi banyak award. Selain tu, dia juga memberi kami banyak tips untuk berlakon. So, I think it's really great that she came today. And then kita ada Terminal Lorong Neraka Mono Alternative Showcase, ada 4 persembahan solo. Semua ini adalah monodrama, iaitu satu aktor, satu play. Kalau you nak jadi pelakon yang handal, saya tak panggil hebat. Sebab hebat bukan kita punya. Kita tak memiliki hebat. Tetapi handal. Buatlah monodrama. So far dia tak nampaklah dia marah-marah masa dia mengajar kita. Tapi kita tak tahu nanti esok cara dia pula macam mana. But kita dah ready dah. Macam Leni dah ready, dah prepare awal-awal. Sebab kita tahu dia seorang yang tegas bila dekat set. Cuba is not good enough. Cuba boleh terkeluar. Akan. Okay, good. Sit down. Dah ke kita bersedia daripada teori dalam kelas untuk kita praktikkan ke set esok? Yes. Kita bersedia nak jadi handal? Yes. Jadi apa yang berlaku hari ini jauh daripada apa yang kami semua expect, kami semua takutkan selama ni. Tapi kita tak tahu sama ada esok adalah akak kita hari ini ataupun tak. Okey, dah habis baca ke belum? Okey, habiskan. Sebelah sini, tim B belum habis. Okey, habiskan. The thing is, saya nak buat script reading yang lepas ni. Okey, tapi kita akan mulakan dengan 3B dulu, barulah 3A. Saya nak dengar macam mana awak punya pengucapan, so I'm not going to guide you here. I just want to listen how you deliver your dialogue. Persepsi orang cakap dia tu garang, apa semua memang strict tu. Dia strict, tapi pressure yang garang tu kami tak rasa. Kami rasa fun nak belajar. Dia macam teacher dekat sekolah yang kami agung-agungkan, yang kami sayang betul.
Apa yang abang buat kat office tu sampai kena pecat bang? Muna, awak sendiri sudah bacakan surat tu. Saya kena pecat sebab syarikat nak kurangkan pekerja. Saya dah lama kerja di syarikat tu. Saya pun tidak faham kenapa syarikat tidak buang si Kasim tu. Belum lagi 10 tahun kerja, saya pula yang kena buang. Mustahil abang tak buat salah. Kalau abang kerja elok, kenapa abang kena buang? Sekarang kita nak makan apa? Muna, apa yang susah sangat tak percaya ni? Okey, apa perbezaan karakter minggu ni dengan minggu lepas? Okey, bagi Lenny perbezaan dia memang sangat-sangat jauh, sangat-sangat banyak sebab karakter minggu ni Lenny tak ada dialog tapi more kepada reaction. Nadia dan Ifah berlari untuk menyelamatkan Munah, lari turun tangga. Ifah tercampak ke dinding ditendang oleh ayahnya semasa cuba menyelamatkan ibunya. Kepala Ifah terhantuk ke dinding. Dang. Banyak darah yang keluar dari kepala Ifah. Ifah mati serta-merta di situ. Nanti kita tambah dialog Ifah. Okay. What is different ialah saya dapat watak ibu. Sebelum ini saya dapat watak college student and also watak mangsa. I think in terms of type of watak, I got someone from a different age group. You know, ibu 50-an. Halimah berpaling ke belakang. Tersosok lembaga perempuan berdiri betul-betul di belakangnya. Tangan Halimah disentak lembaga itu. Okey, so balik, mandi, solat. Okey, baca, proses, tidur. Kita jumpa kat set tomorrow pukul 8 pagi. Thank you so much for the class today. Thank you so much, fun. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Di rumah inilah dipercayai sebuah keluarga telah dibunuh. Tapi Farin, bukankah satu keluarga hari itu baru pindah rumah ni? Rumah ni kan? You bawa air rumah ni? Dia tak tahu ke rumah ni berpuaka? Shh. Nanti, ada orang kat sini. Sampai dah. Aduh, korang ni. Hai. Kak. Nak apa ni? Ni ke rumah tu? Kita orang sesat kot kat sini tak? Ni rumah akak Sesat boleh jumpa location. Akak tengah syuting, okey. Oh, ni lah rumah tu. Okey. Inilah rumah. Ya, lokasi penggambaran kita dengan Kak Ellie macam mana? Okey, so far. Okey. Macam mana? Best lah. Kalau nak tahu, kena tunggulah episod dia. Okey, Hani. Dengan Kak Ellie very fokus. Yes. Kita jangan kacau dia dengan tim dia syuting. Ya, okey. Kita balik. Kita tunggu je. Kita tunggu, Kita tunggu je drama. Kak Ellie, all the best. Tak maaf, Kak Ellie. Kita go. Ada je budak-budak ni datang. Nak tengok-tengok, nak tahu-tahu. Tak bolehlah tahu. Tengoklah episod 3, 4. Horror. Episod kali ini kita orang shoot 2 hari dekat location disebabkan kita orang kesuntukan masa. Kita orang kena kejar matahari dan juga kita orang kena kejar bulan. Dan dia agak mencabar mental kami semua yang terlibat dalam penggambaran ni sebab dengan nak tunggu satu scene dengan shoot dengan Kak Ellie ni bukan sekejap. Boleh kira-kira dalam separuh hari macam tu, agak jenuh lah dekat situ. Tak funny lah, Papa. Tenanglah. Kita main kecil je. Itu benda tak dibuat lagi. Kita dah jump, Pak. Kat. One more, Matahari. Tolong. Oh, pergi. Oh. Kita nampak tu. Walaupun benda-benda macam ni yang tak diingini,
Tetapi kalau ada terjadi, kita orang semua kena ready for it. Kita orang punya respect tu Kavita memang tinggilah sebab kalau saya rasa saya dah menangis tu. Jadi tersepit kereta tu bukan. Sebab dia punya tersepit tu bukan tersepit biasa-biasa tau. Ini tersepit yang kepam. Yang tu punya. Letak tangan dia, letak jari dia. Tangan dia. Hati-hati. Cerita pasal benda tu, sebenarnya saya ada sedikit ketidakpuashatian. Maksud saya pasal insiden Kavita tersepit jari dekat pintu kereta tu. Sebab lepas betul-betul Kavita menjerit tu, tiba-tiba ada beberapa orang kru. Dia datang terus aim dekat saya, dia bising dekat saya. Kok dia pun tak payah sampai nak hempas pintu tu kan. Tapi kita ikut kehendak director. Director memang nak saya hempas pintu. Memang nak menjiwai watak Kayang, kepala angin. Tapi Kavita ni dia boleh teruskan lagi. Dia habiskan beberapa scene lagi, baru dia minta pergi ke klinik untuk jumpa, cek dia punya jari macam mana. Pras, tengok. Alif, jangan lupa tengok rumah ni. It's not funny lah, Pak. This is a joke, Pak. Why kita sampai nak ke pindah sini ya? Aku tak boleh duduk jauh malam tu. Papa, this is far from all, far from the city, far from people. Ini kelas apa? Hey! Masuk! Cat fruit! It's good. Yeah, that's what we want. Oh, good job. Kai, mana Kai? Kai bawa pergi klinik kan? Tolonglah. Tapi skrip minggu ni memang cukup best. So skrip minggu ni kita ada dua keluarga. Lenny dengan Zoe, keluarga Encik Ali. Di mana cerita dia, Encik Ali ni dia adalah masalah-masalah dia, tak tahulah dia start menganuti apa ilmu hitam kan. Lepas tu dia jadi apa? Kita jadi apa Lenny? Jadi hantu. Jadi hantu. Pasukan dalam TV ni sangat kuat. Kami ada hero dari minggu-minggu lepas. Kami ada Lisa, kami ada Mark, and then kami ada Lenny yang dapat pujian yang sangat tinggi dari Datuk Lenny. Okay, so kami ada 3 orang, saya tak, 4 lah termasuk saya. Okay, walaupun saya tercedera, saya mempunyai I had the determination to go on sebab sekarang episod 3 and saya ingin teruskan perjuangan saya. So I think that is the one thing that kept me going because I really want to finish this episode successfully. Dah. I tak dapat tengok dia. Ada satu kamera je yang pasang. Kalau orang rasa watak saya sama pada tiap-tiap minggu, saya rasa tak sama. Sebab sejauh mana saya dalami watak tu, orang nampak sama bahagian luaran dia saja. Tapi dalaman dia tak. Level mana saya nak letak? Kalau katalah 2 minggu, minggu lepas dengan minggu ni, dua-dua kena gedik. Saya rasa tak, minggu lepas dia lebih kepada diva yang cool. Minggu ni gedik, tahap gedik yang melampau. Action! Please, tolonglah faham kondisi Bapa. Kenapa kita pindah rumah ni? Dengan tak ada api, tak ada air. Dengan tengah hutan, macam dulu. Tak ada. So, salah silap, saya minta ampun. Saya banyak kesalahan, mungkin saya ada menggunakan hati saya siapa. Saya banyak kekurangan, jadi saya minta maaf. Terima kasih dan insyaAllah kita kerjasama lagi. Thank you so much.
Sekali lagi anda bersama kami dalam rancangan Reality Fit for Action. Sebuah rancangan reality pencarian bakat-bakat baru terutamanya dalam bidang lakonan. Dan setelah 3 minggu kita bersiaran dan hari ini kita menyaksikan hanya tinggal 10 orang peserta sahaja yang kekal bertanding di episod ini. Ya, Fit for Action akan mengiktiraf seorang pelakon lelaki dan pelakon wanita yang bakal mewarnai industri lakonan tanah air kita. Peserta yang dinobatkan sebagai pemenang pula bakal menerima kontrak tawaran berlakon bersama dengan Media Prima beserta dengan trofi. Baiklah, untuk pentas penjurian ini kita terus bersama dengan Ketua Juri kita, Datuk Yusof Haslam. Khabar Datuk? Dan beliau hari ini tidak kesorangan, ditemani pengarah kita minggu ini yang juga juri minggu ini, pengarah kita Elly Suryati. Okey Hani, ada satu lagi kerusi yang masih lagi kosong dan seperti mana biasa kita semua ternanti-nantikan termasuk para penonton, siapakah juri jemputan kita minggu ini? Saya dengar cerita Hani memang minat sangat kat dia ni. Memang he's one of my favourites ya. Dia merupakan penerima Anugerah Bakat Muda Seni Lakon Negara Anugerah Seni Negara ke-8 pada tahun 2009. Tapi yang paling popular dia punya karakter Madi. Okey, dah ramai dah mula-mula teka ni. Siapa ni? Siapa ni? Madi dalam filem Rempit. Hey guys. Madi dah sampai. Farid Kamil. Abang Madi, apa khabar Abang Madi? Okey, itu dia. Saya pasti semua teruja termasuk para peserta kita. Terima kasih sekali lagi kepada Farid Kamil menjadi juri jemputan kita pada minggu ini. Sebelum kita menonton drama pendek yang dilakonkan oleh 10 orang peserta di bawah arahan Elly Suryati, mereka terlebih dahulu telah dibagikan kepada 2 kumpulan iaitu tim A dan juga tim B, dan saya minta kedua-dua kumpulan ini untuk tampil ke tengah pentas penjurian ini. Silakan. Kita nak saksikan drama pendek genre seram kumpulan pertama arahan Elly Suryati yang bertajuk Rumah. This is not funny lah, Pa. Dengan line 3G je, satu benda tak boleh buat lah macam ni. Why kita sampai nak kena pindah sini, ya? Papa, this is far from all, far from the city, far from people. Kenapa semua dia? Mama ada rasa apa-apa yang pelik ke? Bang, mulut kau jangan celupas sangat, boleh tak? Please, tolonglah, Bang! Abang tahu tak apa yang kita akan hadap? Wow. Okey, lain macam kali ni Ani. Lain macam kalau minggu lepas kita romantic comedy, minggu ni terus kita lompat Memang dalam lain. genre Memang seram. Lain. Itu daripada tim A, dan kalau anda para penonton perasan, tim B tak ada lagi. Tim B tu sebenarnya jadi hantu tu. Tapi kemungkinan ada kisah di sebalik kumpulan ini yang tadi kita saksikan hanya memberi keseraman kepada lakonan ataupun drama pendek tadi. Kita saksikan sambungan drama Rumah. Apa lagi abang tipu Muna? Sampai abang kena pecat. Saya nak bawa anak-anak balik rumah, Mak. Muna, bincang dulu. Aku ni suami kau. Ceraikan Muna. Kalau apa-apa jadi, kita ikut Mak. Kalau apa-apa yang berlaku hari ini, abang akan jaga kakak dan adik. Are you okay? Okey. Tapi saya nak beritahu kepada para penonton, apa yang anda saksikan tadi hanyalah sedikit sedutan sahaja. Kerana kami dah saksikan video yang penuh ataupun filem pendek yang penuh. Jika anda mahu menyaksikannya, silalah ke YouTube TV3 untuk drama pendek seram tadi berjudul Rumah. Okey. Sekarang nak tanya, Zoe minggu lepas pun kecil je. Kali ni panjang sikit. You kena bunuh pula tu dengan dapat expression you. Macam mana you rasa you berjaya tak? Yakinkan. Besar ni. Ingat nak sikit soalan ni. Nak semi kau. Untuk the past two weeks kan. Untuk Zoe, ramai tahu Zoe prestasi tak sehebat rakan-rakan Zoe yang lain. Sampai last week pun kita bottom 4.
Tapi minggu ni sebab tu Zoe dengan masuk mentaliti minggu ni Zoe nak bagi all out. Kalau Zoe tersingkir pun Zoe dah cakap, "Weh, aku dah bagi all out, weh. Dah semua keluar." And paling appreciate, ribuan terima kasih kepada Kak Ellie. I've learned so much as an actor. Wow. And semuanya. Cukup beruntung sebenarnya mereka ni. Tepuk sekali lagi untuk Kak Ellie. Okey. Banyak mengajar. Tapi sekarang tibalah masanya untuk kita umumkan siapakah 4 peserta yang berada di kedudukan terbawah. 4 peserta di kedudukan terendah. Kavita G, Muaz Zabir, Mana nanti kita kemas? Rooms upstairs. Danish Hakim, Apa yang kita kena hadap? Radin, Pak, you tell me again why kita nak kena pindah tempat macam ni? Aku tak boleh buat. Baik, itu dia kedudukan 4 peserta paling rendah minggu ini. Saya tahu, kami juga tak menyangka dan anda juga tidak menyangka. Tetapi apa pun kita ucapkan tahniah kepada mereka yang tidak ada dalam video tadi kerana anda masih lagi fit for action. Kembali ke tempat anda. Silakan. Bila mereka dipanggil untuk bottom 4, hati saya waktu tu memang dah tak sedap lah. Dan saya takut ada apa-apa yang menyedihkan akan berlaku. Dan saya nampak kesemua ahli keluarga Jaafar dipanggil. Saya rasa marah sebenarnya. Baiklah, Hani dan juga para penonton, inilah detik penentuannya. Ya, kepada Danish, Kavita, Muaz dan Radin, sekiranya skrin LED depan anda bertanda X, ini bermakna you are not fit for action. Sama-sama kita saksikan. Bertanda X. Ini satu perkara yang tak dijangka dan sangat mengejutkan. Radin, Muaz, Kavita, Danish, minggu ini 4 orang tersingkir. Berada di bottom 4 tu dah ada rasa dah. Tapi tersingkir tu tak rasa lah masa tu. Mungkin sebab kita keluar sebab watak susah, bakat yang kurang, pengalaman kurang. Tak apa, saya menerima segala penilaian daripada juri-juri. Walaupun saya dah perform dengan amat baik pada minggu ni, tapi ada yang lebih perform. Datuk, ini memang sah Ini sah sebenarnya. Sebab dia tak banyak jauh. Lebih kurang sama je. So kita ambil keputusan, kita terpaksa gugurkan 4 sekali. Tapi, okey, Kak Ellie, bukankah ni macam satu drastik perkara yang sangat brutal? Singkirkan 4 sekali. Saya speechless. Macam saya katakan, setiap mereka ni tersendiri. Radin, Muaz, Kavita, Danish. Mereka sangat committed. Dia dah faham perbezaan antara watak dengan diri yang sebenar. Dia dah pisahkan dan mereka sangat cepat tangkap. Tapi ini bukan pengakhiran. This is a journey. It starts from here dan dia akan terus pergi melompat lebih tinggi, insyaAllah. Okay, saya sama sekali tak menyangka akan berlaku penyingkiran semua sekali dalam satu goose macam ni. Dan saya melihat mereka memang mempunyai potensi. Perasaan, kecil hati, kekurangan, semua tidak harus ada lagi apabila anda keluar daripada sini. Kerana apa? Kerana ilmu yang anda dapat walaupun sekejap tu, pengalaman yang anda dapat walaupun sekejap tu, dia akan memberi makna sekiranya anda pegang, polish dan teruskan perjuangan. Okey, baik. Itu dia kata-kata semangat pada para juri kita. Terima kasih Kak Ellie dan juga Datuk Yusof dan Farid Kamil. Maka dengan ini, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Radin, Muaz, Kavita dan Danish kerana bersama dengan kita di Fit for Action dan
anda diminta untuk terus meninggalkan pentas ini. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan kita. Terima kasih peserta kita. Terus berjuang. Diorang memang tersingkir dengan maruah lah. Sebab saya memang nampak effort setiap seorang dah memang bagi 100%. So macam terasa lah lepas ni kehilangan Kavita ni. Selepas ketiadaan Syami, Muaz yang teman saya, dia hadir dengan saya. Now lepas ni Leni dah tak ada kawan dah. Sedihnya hidup. Kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan pada waktu dan masa yang sama. Apakah cabaran mereka untuk minggu hadapan dan siapakah pengarah dan genre mereka? Teruskan bersama dengan kami dalam Fit for Action. Jangan kecewa. Peluang tu masih banyak di luar. Jangan rasa sedih sangat sebab perjuangan kalian masih panjang sebenarnya. Kita perlu menganggap tubuh badan kita ni sebagai salah satu instrumen yang paling penting. Jadi jagalah tubuh badan sebaik mungkin dan terus berusaha untuk memajukan diri walaupun pelbagai rintangan yang ada.